ke? Betul. Situ dah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain. Amin. Itu dekat tu dah. Al-wujuh wan nazair. Wujuh wan nazair ni dalam Quran dia ada satu tempat orang panggil al-wujuh wan nazair. Al-wujuh jam'u wajhin, jamak bagi lafaz wajhun. Apa dia? Wa huwa al-lafzul mushtaraku alladhi yusta'malu fi iddati ma'anin. Al-lafzul mushtaraku, lafaz yang berkongsi, alladhi yang yusta'malu, diguna akan dia alladhi fi iddati ma'anin, pada lafaz-lafaz yang berbilang-bilang makna. Pada iddati berbilang-bilang, ma'ani ni makna-makna, pada makna yang banyak. Jadi wujuh ni satu lafaz tapi makna dia banyak. Macam tu. Satu lafaz, dekat sini makna lain, dekat sana makna lain, dekat sini makna lain. Tu orang panggil wujuh. Wujuh apa? Satu kata, satu kata yang lafaznya sama tetapi makna dia berbeza-beza. Tu orang panggil wujuh. Tulislah tepi itu, satu kata yang lafaz dia sama tetapi makna dia berbeza-beza. Wan nazair, nazair ni apa pula? Kal alfazil mutawati'ati, seperti lafaz-lafaz yang saling serupa. Nazair ni pula lafaz yang berbeza-beza. Satu kata yang lafaznya berbeza-beza tetapi maknanya adalah sama. Backing, marah, semua sama je, makna dia so tu dah. Gitu. Faham sini? Jadi wujuh ni satu banyak lafaz tetapi makna dia sama. Apa tu? Nazair ni pula salah. Wujuh ni satu lafaz, makna dia banyak. Nazair ni pula lafaz banyak, makna dia tu sama, makna dia tu satu. Situlah mudah-mudah kecek gitu. Waqad ja'ala ba'dhum dhalika min anwa'i mu'jizatil Quran. Waqad, dan sesungguhnya, ja'ala, telah menjadikan, ba'dhum, oleh sebahagian mereka al-ulama, maf'ul. Dhalika, akan demikian. Dhalika al-wujuh wa nazair ni min anwa'i mu'jizatil Quran. Sebahagian min litabai itu, sebahagian daripada nau' daripada mukjizat Al-Quran. Nau' ni bahagian-bahagian mukjizat Al-Quran. Jadi hak-hak yang kita nak dengar ni, wujuh wan nazair ni, dia termasuk di dalam mukjizat dalam Al-Quran tu. Haitsu, sekira-kira, kanatil kalimatul wahidatu tansarifu ila 20 wajhan. Kanatil kalimah, adalah satu kalimah saja, khabar dia tansarifu, dia pergi ila 20 wajhan, kepada 20 wajah, wa aktsara wa aqalla, dan lebih dan sikit. Jadi satu perkataan tapi ada sampai 20 makna. Tempat lain tak boleh gitu. Wala yujadu dzalika fi kalamil bashari, dan tidak didapati akan demikian. Wala yujadu dzalika al-mazkur tadi tu, fi kalamil bashari, pada perkataan manusia. Perkataan manusia tak boleh satu lafaz tu sampai 20 makna, tak boleh. Habis kuat 2-3 makna je. Hak ni sampai 20, bahkan lebih, kurang sikit. Tu tunjuk kata Quran ni adalah mukjizat. Faham sini? Hak pertama, al-huda. Huda ni makna dia apa? Huda, petunjuk lah. Kalau kita tanya kita, petunjuk lah. Jadi huda ni dalam Quran ni dia nak ada sampai 17 makna. Tu nak dekat 20. Al-huda wa huwa ya'ti ala 17 wajha. Al-huda, huda ni, wa huwa, dia huda ni, ya'ti, datang dia huda, ala 17, di atas 17 wajha, nisbah wajah. Huda ni ada 17 makna dalam Quran. Kita sebut huda petunjuk je lah. Hak pertama, minha, sebahagian daripadanya 17 tadi, as-sabat, ketetapan. Tu Fatihah tu, ihdinas siratal mustaqim. Maksud dia apa?
tetapkanlah kami di atas jalan yang lurus. Sabata yathbutu usbutna, tetapkanlah kami di atas jalan yang lurus. Jadi ihdina ni bukan dengan makna tunjukkanlah kami, tapi tetapkanlah kami. Jalan tu dah ada dah, tapi bagi kami duduk atas Islam ni, atas jalan yang lurus. Jangan bagi kami terkeluar. Kalau tunjuk tu macam orang kafir, dia tak dapat agama lagi. Hanya faham sini. Jadi ihdina ni dengan makna sabata yathbutu usbutna, tetapkanlah kami. Al-bayan, huda ni dengan makna bayan, penerangan. Ulaika ala hudam min rabbihim, mereka itu ala hudam min rabbihim, di atas keterangan daripada Tuhan mereka. Bukan petunjuk daripada Tuhan mereka, tetapi di atas penerangan daripada Tuhan mereka. Ad-din, huda dengan makna agama, din agama. Innal huda hudallah, sesungguhnya agama tu, hudallah adalah agama Allah. Al-iman, huda dengan makna iman. Wa yazidullahu alladhina tadaw huda. Nampak tu belakang sekali. Menambahlah oleh Allah Ta'ala alladhina tadaw, akan orang yang telah beriman tadi tu, huda akan iman. Huda dengan makna iman. At-tauhid, huda dengan makna tauhid. Inna tabi'il huda ma'aka. Ni surah Qasas ayat 57. Jika kami mengikut akan tauhid bersama kamu. As-sunnah, huda dengan makna sunnah. Sunnah ni jalanan. Fabi hudahu muqtadih, dengan jalanan mereka kami ikut. Wa inna ala atharihim muhtadun, dan sesungguhnya kami ala atharihim, di atas kesan-kesan mereka tu, muhtadun, apa, mengikut jalanan. Wal ilham, huda dengan makna ilham. A'ta kulla syai'in khalqahu thumma hada. Ni surah Taha ayat 60. A'ta kulla syai'in khalqahu, berilah oleh Allah Ta'ala akan setiap sesuatu, khalqahu, akan penciptaan dia. Allah Ta'ala bagi jadi tubuh badan dan semua comel. Thumma hada, kemudian Allah Ta'ala hada. Hada ni dengan mana alhamahu ma'asya, Allah Ta'ala bagi ilham akan kulla tadi, ma'asya, akan cara hidup. Jadi semua yang Allah Ta'ala buat ni, binatang apa semua ni, Allah Ta'ala a'ta kulla syai'in khalqahu thumma hada, kemudian Allah Ta'ala bagi ilham cara nak hidup. Jadi semut dia nak hidup macam mana, apa semua binatang semua ni dah ada dah. Allah Ta'ala bagi dia reti sendiri. Reti sendiri tu daripada ayat ni dah, thumma hada, kemudian Allah Ta'ala ilhamkan dia. Hada bukan makna petunjuk, hada dengan makna alhama, ilham. At-taubah, taubat. Inna hudna ilaik, ni surah Al-A'raf ayat 155. Inna hudna ay tubna, sesungguhnya kami taubat kepada kamu. Nampak situ dah. As-salah, solat ni pun kalau tanya kita solat ni makna apa, kita ayat semaya lah. Kalau tak semaya, doa. Tapi dalam Quran solat ni ada banyak makna. Wa min dzalika, dan sebahagian daripada demikian al-wujuh wan nazar ini as-salah, lafaz salah. Wahia ta'ti ala aujuh, wahia, dan bermula ia as-salah tadi tu, ta'ti, datang ia as-salah ala aujuh, di atas beberapa wajah. Hak pertama, as-salawatul khams, semayang 5 waktu. Semayang 5 waktu ni mana dalil dia? Kalau Quran beritahu wa yuqimunas salah, mereka mendirikan akan semayang. Maksud solah dekat situ adalah semayang fardu, semayang 5 waktu. Hak kedua, salatul asar, semayang asar. Tahbisunahuma min ba'dis salah. Kamu menyangka keduanya tadi itu min ba'dis salah, daripada lepas semayang. Semayang kat sini adalah semayang asar. As-salatul jum'ah, semayang Jumaat saja. Idza nudiya lis-salah, apabila diseru daripada semayang mi yaumil jum'ah. Semayang kat sini adalah semayang Jumaat. Wal janazah, semayang salah dengan maksud semayang mayat. Wala tusalli ala ahadin minhum, janganlah kamu semayang ke atas seorang pun daripada mereka. Semayang kat sini adalah semayang janaiz, semayang mayat. Ad-du'a, salah dengan makna doa. Wa salli alaihim, dan doalah ke atas mereka. Nampak situ?
Lepas tu ad-din, solah dengan makna ad-din, agama. As-salatu ta'muruka, adakah agama kamu yang kamu suruh akan dia? Al-qira'ah, solah dengan makna baca, pembacaan. Wala tajahar bi salatika, janganlah kamu kuatkan akan semayang kamu. Tak, janganlah kamu kuatkan akan pembacaan kamu. Ar-rahmah, nampak sini dia. Dekat sini atas dia tadi tu ad-din, solah dengan makna din, agama dia. As-salatu ta'muruka. Hak tadi tu innal huda hudallah. Huda tu dengan makna din, agama tu adalah agama Allah. Jadi dekat sini ni lafaz berbeza-beza tapi makna dia satu. Huda dengan makna din, solah dengan makna din. Itu orang panggil nazair. Faham tak? Dia wujuh wan nazair. Wujuh ni satu lafaz yang sama tapi makna dia banyak. Nazair ni makna yang banyak tapi satu lafaz yang sama. Nampak situ dia. Contoh macam itulah tadi. Okey, ar-rahmah wal istighfar. Solat dengan makna rahmah dan solat dengan makna istighfar. Kalau solat dengan makna rahmah ni yang Allah tu, solat dengan makna istighfar ni yang malaikat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Semua kita dah dengar. Sesungguhnya Allah Taala dan para malaikat dia yusalluna 'alan nabi, duk selawat duk sembahyang ke atas nabi. Apa maksud sembahyang? Duk selawat ke atas nabi. Solah kalau daripada Allah Ta'ala makna dia rahmat. Kalau daripada malaikat makna dia istighfar. Jadi kalau kita terjemah innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, sesungguhnya Allah duk bagi rahmat kepada nabi dan malaikat duk meminta ampun kepada nabi. Kita terjemah macam tu. Okey, fitnah. Fitnah ni pun banyak dalam Quran. Fitnah ni kalau bahasa kita fitnah tu lah yang kawan tu tak buat kita kata ke dia. Itu tu orang panggil fitnah. Kalau kawan tu buat, kita kata ke dia, tu orang panggil apa? Orang panggil mengumpat dah. Dia buat, lepas tu kita kata satu benda yang dia tak suka. Tu orang panggil mengumpat. Dia tak buat pun benda tu, tapi kita kata kepada dia juga benda yang dia tak suka. Tu orang panggil fitnah. Hak-hak kita tu lah. Tapi fitnah ni dalam Quran dia ada banyak makna. Itu wujuh wan nazair. Ni orang panggil mu'jizat Quran. Wa min dhalika, dan sebahagian daripada demikian al-wujuh wan nazair ni al-fitnah, lafaz fitnah. Waradat ala aujuhin, datang ia lafaz fitnah ala aujuhin, di atas beberapa wajah. Hak pertama asyirk, fitnah dengan makna syirik. Bukan makna fitnah hak kita tu, tapi makna dia syirik. Wal fitnatu asyaddu minal qatl, fitnah tu lebih bersangatan, lebih teruk daripada membunuh. Fitnah kat sini bukan fitnah yang fitnah kita tu, tapi fitnah kat sini adalah dengan mana syirik itu lebih teruk daripada membunuh. Fitnah dengan makna idlal. Idlal ni menyesatkan. Ibtira al-fitnati wa ibtira at-ta'wilih. Dia orang ni ibtira al-fitnah. Dia orang ni duk cari-cari. Ibtira ni mencari. Al-fitnah, benda yang menyesatkan. Al-qatal, fitnah dengan makna bunuh. Ayyaftinakumul ladzina kafaru, bahawa memfitnah akan kamu oleh orang-orang yang kafir, bahawa membunuh akan kamu oleh orang-orang yang kafir. Fitnah dengan makna ma'zirah. Ma'zirah ni uzur. Thumma lam takun fitnatuhum, kemudian tidak adalah fitnatuhum, keuzuran mereka. Fitnah dengan makna qada, takdir. In hiya illa fitnatuka, tidaklah dia tu illa fitnatuka, kecuali fitnah kamu, kecuali takdir kamu. Fitnah dengan makna marid, sakit. Yuftanuna fi kulli am, dia tu difitnah pada setahun, pada setiap tahun, pada setahun. Maksudnya dia tu diberi sakit pada satu tahun tadi tu. Al-ibrah, fitnah dengan makna ibrah, pelajaran. La taj'alna fitnah, janganlah ataupun tidak, janganlah kamu jadikan kami ini fitnah. Jangan kamu jadikan kami ini ibrah. Fitnah. Jadi fitnah pun ada banyak makna dalam bahasa Arab. Nampak situ dah. Ar-ruh. Roh ni pun dalam Quran ada banyak makna.
Wa min dzalika ar-ruh, dan sebagian daripada demikian asybah wan nuzur tu ar-ruh. Asybah wan nazar ini lafaz ruh. Warada ala aujuhin, datang ia ar-ruh di atas beberapa wajah. Hak pertama amar, ruh dengan makna perintah, suruh. Wa ruhum min, ini surah Nisa ayat 171. Suruhan daripada dia. Ruh dengan makna wahyu. Yanzilul malaikata birruh, menurunlah oleh malaikat birruh, dengan ruh. Malaikat buat turun wahyu. Wal Quran, ruh dengan makna Quran. Awhayna ilaika ruham min amrina, kami wahyukan kepada kamu akan ruh daripada urusan kami. Maksudnya ruh Quran daripada kami. Ruh tu dengan makna Quran. Jibril, roh dengan mana malaikat Jibril. Fa arsalna ilaiha ruhana, maka kami utuskan kepada dia tu akan roh kami, akan Jibril kami, malaikat Jibril kami. Roh yang roh betul ni, roh badan ni. Wa ruhul badani, roh badan ni. Wa yas'alunaka 'anir ruh, mereka bertanya kepada kamu tentang roh. Az-zikr. Lepas tu kalimah zikir. Zikir pun banyak dalam Quran. Min dzalika az-zikr, sebagian daripada demikian al-wujuh wan nazair ini adalah az-zikr, kalimah zikir. Warada ala aujuhin, datang ia zikir tu di atas beberapa wajah. Hak pertama zikrul lisan, zikir hak yang lidah ni, zikir kat lidah ni lah, zikir yang zikir tu kan, pegang tasbih zikir tu. Ayat Quran yang mana? Fadhkurullaha ka dzikrikum abaakum, zikir dengan maksud sebut, sebut di lisan. Fadhkurullah, hendaklah kamu sebut akan Allah, kadzikrikum abaakum, seperti kamu sebut bapak-bapak dan nenek moyang kamu. Orang Arab dulu dia orang suka syair sebut kebaikan, kehebatan nenek moyang. Lepas tu Quran suruh fadhkurullah kadzikrikum abaakum, hendaklah kamu sebut nama Allah, zikir sebut nama Allah seperti kamu sebut mak ayah kamu, nenek moyang kamu tu. Zikir dengan mana hifz, ingat. Wadhkuru ma fi, hendaklah kamu hafal, kamu ingat ma fi, apa yang ada pada dia. Zikir dengan makna at-ta'ah wal jaza, taat dan balasan. Taat dan balasan. Ayat Quran bagi tahu fadhkuruni adzkurukum, hendaklah kamu taat kepada aku, adzkurukum, nescaya aku akan bagi pahala kepada kamu. Jaza ni bagi balasan, bagi pahala. Bukan hendaklah kamu tak ingat aku, nescaya aku ingat kamu. Dekat sini taat dan jaza. Kamu taat kepada aku bagi pahala kepada kamu, balas kebaikan. Zikir dengan makna hadis, kecek perkataan. Udhkurni inda rabbik, surah Yusuf. Ai hadithu bihali, hendaklah kamu beritahu, sebut akan aku, bihali, di sisi Tuhan kamu, dengan keadaan aku. Dan surah Yusuf tu kan baru ni. Quran, zikir dengan makna Quran. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Wa man a'rada an dzikri, sesiapa yang berpaling an dzikri, daripada al-Quran aku ni, daripada Quran. Syaraf, zikir dengan makna syaraf, kemuliaan. Wa innahu ladzikrul lak, sesungguhnya itu tu ladzikrul lak, benar-benar kemuliaan bagi kamu. Zikir dengan makna aib, zikir dengan makna cela, mengaib, mencela. Ahadzal ladzi yadhkuru alihatakum, ini kemarin kita belajar tu, isim isyarah tu. Apa tu? Bil qurbil aid, li tahqiq bil qurbi, tahkir al qurbi, nak mencela dengan yang dekat. Dia orang kata ahadzal ladzi yadhkuru alihatakum, adakah ni ke nabi yang yadhkuru, yang duk aid, duk mencela alihatakum, akan tuhan-tuhan kamu. Yazkuru bukan sebut, yazkuru dengan makna ya'ibu, mengaib, ataupun yalumu, mencela. Al-lauhul mahfuz, lauh mahfuz atas langit itu, zikir dengan makna lauh mahfuz. Min ba'di zikr, daripada selepas ada dekat lauh mahfuz tadi tu. As-sana, puji, zikir dengan makna puji. Wa dzakarallaha katsira, dia orang sebut Allah yang banyak, keadaan sebutan akan sebagai sebut yang banyak. Ni surah Ahzab ayat 21. Zikir dengan makna solah, sembahyang.
Waladzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus solah tu dah. Waladzikrullahi akbar. Semayang kepada Allah tu lebih besar. Zikrullah ni semayang, maksud solah. Faham sini? Jadi benda ni orang panggil termasuk dalam mukjizat Al-Quran. Apa tu? Al-wujuh wan nazair. Satu perkataan yang kadang-kadang dia boleh pergi banyak, hampir sampai 20, lebih kurang sikit sebanyak macam tu. Sama ada perkataan tu banyak satu makna ataupun satu perkataan banyak makna. Tu dah. Faham sini? Ma'rifatu i'rabihi, mengetahui i'rab. Ni i'rab lah yang kita belajar i'rab. Bila sebut i'rab ni, i'rab yang betul tu lah yang nahwu saraf tu. I'rab tu, nahwu tu. Akhraja Abu Ubaidin fi fadailihi an Umar bin al-Khattab qala ta'allamul lahna wal fara'idha was sunana kama ta'allamuna al-Qur'ana. Telah mengeluarkan oleh Abu Ubaid fi fadailihi, di dalam kitab fadailnya Abu Ubaid, daripada Umar Al-Khattab berkata, ia Umar Al-Khattab, ta'allamul lahna, belajarlah oleh kamu akan lahan. Lahnun ni salah i'rab. Lahnun ni hal-hal yang tak sesuai dengan nahwu. Jadi lahan ni orang panggil kesalahan i'rab. Lahnun ni salah. Tapi maksud dia kat sini adalah salah i'rab. Contoh macam innallaha ala kulli syai'in qadir. Innallahu ala, boleh ke baca innallahu ala? Tak boleh tu. Buat apa isim inna, buat apa baca rafa' tu? Baca innallahu tu orang panggil lahnun, lahan, salah i'rab. Hendaklah kamu belajar akan salah i'rab. Maksud dia bagi baca i'rab tu betul, belajar nahwu. Wal fara'idha, belajar faraid ataupun fardu. Was sunana, belajar fardu was sunana, dan belajar sunnah kama ta'allamuna al-Quran, sebagaimana kamu belajar Quran. Sayyidina Umar kata belajar Quran pun nahwu pun kena belajar juga. Wa 'ala an-naziri fi kitabillahi ta'ala al-kashifi an asrarihi, dan wajib ke atas an-nazir, orang yang nak melihat, an-nazir, orang yang nak melihat pada kitab Allah Ta'ala, al-kashifi, sifat kepada nazir, lagi yang nak menyingkap, lagi yang nak membuka an asrarihi, daripada rahsia-rahsianya kitabullah. An-nazru ni mubtada muakhar. Itu an-nazru fil kalimati wa sighatiha wa mahalliha. Melihatlah fil kalimati, pada kalimah, wa sighatiha, dan sirahnya kalimah, wa mahalliha, dan mahalnya kalimah. Jadi kena tengok kat kalimah, lepas tu kena tengok sirah dia. Ini sirah ke apa? Mufrad ke, jamak ke, dan sebagainya. Lepas tu kena tengok mahal. Dia ni mahal ke apa? Dia kadang-kadang fi mahali rafa', fi mahali nasab, mahal pun kena tengok juga mahalnya kalimah. Kakauniha, ini bagi contoh, kakauniha mubtadaan au khabaran au fa'ilan au maf'ulan. Kakauniha seperti keadaan kalimah tadi tu, mubtadaan jadi mubtada', au khabaran atau khabar, au fa'il ataupun fa'il, au maf'ul ataupun maf'ul. Ni semua dalam ilmu nahwu lah. Au fi mabadi'il kalami, au fi jawabin, ataupun pada permulaan kalam, au fi jawabin, ataupun pada jawab. Pada permulaan kalam ni syarat. Fi mabadi'il kalam, pada permulaan kalam, maksud dia jadi syarat. Au fi jawabin, ataupun pada jawab tu akhir kalam. Ila ghairi zalika, dan kepada selain demikian. Jadi kena belajar nahwu kita ni. Alhamdulillah lah kita belajar nahwu dah kan. Apa itu kita kena tahu. Tengok kalimah tu sirah dia gapo, mahal dia gapo, mubtada ke, khabar ke, maf'il ke, maf'ul ke, syarat ke, jawab ke, dan sebagainya. Wa yajibu alaihi mura'atu umurin, dan wajib alaihi ke atasnya an-nazir, orang yang nak tahu Al-Quran ni, mura'atu umurin, oleh mera'i beberapa perkara. Kita kena tahu i'rab Quran, tapi kita nak i'rab tu kita kena mera'i beberapa perkara. Al-awwalu, yang pertama, wa huwa awwalu wajibin alaih, dan bermula dia, yang pertama tu awwalu wajibin alaih, yang wajib ke atas dia talib. Kita terjemah talib lah, pelajar. Gapo?
ay yafhama ma'na ma yuridu ay yu'ribahu mufradan aw murakkaban qabla al-i'rab. Ini yang pertama, ay yafhama, bahawa fahamlah oleh ia talib, pelajar, maf'ul, makna ma yuridu, akan makna ma yuridu, barang yang menghendaki ia talib, ay yu'ribahu, akan bahawa i'rab lah ia talib, hu akannya ma, kalau tak dhamir molek dia, mufradan, hal keadaan mufrad, au murakkaban, ataupun murakkab, qabla al-i'rabi, sebelum i'rab. Jadi yang pertama sekali, sebelum yang kita kena tahu makna bahasa Arab. Tengok kamus, hafal makna. Sebelum i'rab kena tahu makna. Fa innahu far'ul makna, fa innahu i'rab, kerana i'rab itu far'ul makna, furu' cabang dari makna. Walihadza la yajuzu i'rabu fawatihis suwari. Walihadza, kerana demikianlah, lihadza tak tahu makna tadi itu, la yajuzu, tidak harus i'rabu fawatihis suwari, oleh i'rab fawatihis suwari, awal-awal bagi surah. Fawatih suwari ni yang itulah yang alif lam mim sad, alif lam ra, tu ha mim yasin ain sin qaf, tu orang panggil fawatih surah. Huruf-huruf harful muqatta'ah, huruf sebiji-sebiji itu. Kita tak boleh i'rab benda tu. Sebab apa? Sebab kita tak tahu makna. Tu idza qulna bi annaha minal mutasyabih alladhi ista'thara Allahu bi'ilmihi. Idza qulna, apabila kita kata bi annaha, dengan bahawa sesungguhnya fawatih suwar ni, khabar dia minal mutasyabih alladhi, sebahagian daripada mutasyabih, ayat-ayat mutasyabihat, alladhi yang ista'thara Allah, mengutamalah oleh Allah, bi'ilmihi, dengan tahunya, dengan pengetahuannya, alladhi. Ista'thara ni mengutama, ataupun bahasa kita memonopoli. Jadi alif lam mim tu, ada sebagian ulama kata itu Allah Ta'ala saja tahu makna dia, kita tak tahu. Tu Allah Ta'ala, dia alif lam mim ni termasuk dalam kalangan ayat-ayat mutasyabihat. Ayat Quran ni dia ada dua, satu muhkam, tahu makna jelas, satu lagi mutasyabihat, makna kita tak tahu. Jadi ada sebagian ulama dia bagi tahu awal-awal surah alif lam mim yasin apa semua tu nun, itu adalah termasuk di dalam ayat-ayat mutasyabihat yang Allah Taala saja tahu makna dia. Tu istasarallah bi'ilmihi, mengutama ataupun memonopoli lah oleh Allah dengan pengetahuannya alladhi. Jadi bila mana kita tak tahu makna dia, jadi alif lam mim tu kita tak boleh nak i'rab. Sebab apa? Nak i'rab kena tahu makna, dah tak tahu makna nak i'rab macam mana? Nun tu i'rab jadi apa? Tak i'rab sebab tak tahu makna. Yasin dan sebagainya. Atsani, yang pertama kena tahu makna. Asani, yang kedua, ayatajannabal umural ba'idata, bahawa menjauhlah oleh talib, oleh pelajar tadi itu, al umural ba'idata, akan perkara-perkara yang jauh. Jangan duk i'rab hak jauh-jauh, i'rab ambil hak dekat-dekat. Dia kadang-kadang satu kalimah tu, satu kalam tu, satu jumlah tu dia boleh i'rab macam-macam. Jangan duk i'rab payah-payah, i'rab hak mudah-mudah. Wal aujahad dha'ifata, dan akan wajah-wajah yang dhaif, wal lughati syadzata, dan lurah-lurah yang syaz. Jangan i'rab hak pelik-pelik, ambil hak i'rab biasa-biasa dulu. Nak i'rab Quran kena i'rab hak yang mudah-mudah. Bukan mudah-mudah, maksud dia i'rab yang dekat-dekat dulu, jangan pergi i'rab yang jauh-jauh tu. Wa yukharrija 'alal qaribil wal qawiyil fasih, wa yukharrija, dan i'rab, yukharrija ni maksud dia mengeluar, maksud dia i'rab lah oleh ia talib 'alal qaribil qawi, di atas yang kuat, al qawi yang dekat, al qawi dan yang kuat, wal fasih dan yang fasih, i'rab mudah-mudah tu. Fa illam yazhar fihi illa alwajhul ba'idu falahu udhrun. Fa illam yazhar fihi, maka jika tidak zahirlah fihi padanya talib, pelajar tadi tu, fa'il, illa alwajhul ba'idu, kecuali oleh wajah yang jauh, tak boleh i'rab, kena i'rab hak jauh. Falahu udhrun, maka bagi talib tadi tu udhrun, tak apalah, keuzuran dia, bolehlah guna i'rab hak jauh tadi tu. Wa in dzakaral jami'a liqasdil i'rabi wat takthiri
fas'bun jiddan. Wa in dzakaral, dan in jika dzakaral jami'a, sebutlah oleh talib al jami'a, ai jami' al i'rab, akan ke semua i'rab, liqasdil ighrabi, kerana niat nak menghabisi, wa takthiri, dan niat nak membanyak. Jawab dia fas'bun jiddan, fahuwa sa'bun jiddan. Hak tu payah sungguh. Dia kan kadang-kadang satu kalimah tu kita boleh i'rab 2-3 jenis i'rab. Jadi dia nak i'rab sampai 2-3 jenis i'rab, jangan. Pada saja. Ambil hak nombor 1. Kecuali kalau tak ada arah. Tak ada arah, barulah kita pergi i'rab yang jauh. Sebagai contoh, ayat Quran kita apa? Inna hadani lasahirani. Tu. Apa tu? Fir'aun. Dia kata inna hadani lasahirani. Sesungguhnya dua orang ni, Nabi Musa dengan Nabi Harun ni, lasahirani, tukang sihir ni. Kalau ikut i'rab, inna hadaini lasahirani, sebab isim inna kena nasab. Lepas tu kalau hazab, waktu dia tasniah tu hadani, hadaini, patut baca inna hadaini lasahirani. Tapi Quran datang inna hadzani lasahirani. Bila mana kita tak boleh nak i'rab yang dekat, baru kita i'rab yang jauh. I'rab yang jauh tu macam mana? Itulah hadzani ni kita kata lurah tamim tu. Lurah ke apa? Dia ada juga satu lurah seperti lurah tamim ni, dia tak baca, dia boleh tasniah baca dengan nasab. Maksud dia dalam lurah tamim, dalam satu lurah iaitu lurah kinanah, dia boleh baca hadzaini. Pada ketika rafa' pun boleh, pada ketika nasab pun boleh, pada ketika nasab pun boleh, dia boleh baca hadzani. Itu satu lurah Bani Kinanah. Ngapa? Patut dia kalau nasab kena baca dengan hadzaini je. Tapi dalam lurah dia boleh je nasab baca dengan hadzani, baca dengan rafa' pun boleh juga. Jadi dekat sini ni, kalau tak boleh i'rab hak dekat, baru kita pergi i'rab hak jauh tu, ambil hak lurah hak kata boleh itu. Faham sini? Kalau tak, janganlah ambil hak mudah-mudah ni. Lepas tu kadang-kadang satu perkataan tu kita boleh i'rab 2-3. Jadi tak payah duk nak i'rab banyak-banyak. Ambil satu saja, satu yang paling zahir. Au li bayanil muhtamili wa tadribit talibi, ataupun li bayanil muhtamili, untuk menerangkan ihtimal, kemungkinan. Boleh i'rab macam ni wa tadribit talibi, dan melatih pelajar. Dia jawab fahasanun fi ghairi alfazil Quran, maka elok, comel, fi ghairi alfazil Quran, pada selain lafaz-lafaz Quran. Kalau kita nak belajar i'rab, nak latih i'rab yang pelik-pelik pun comel, tapi jangan kat Quran lah, pergi ambil hak tempat lain, bahasa Arab betul, i'rab lah, okey. Gitu. Amma tanzilu fala yajuzu ay yukharrija illa ma yaghlibu ala alfazi iradatuhu. Amma tanzilu, adapun tanzil. Tanzil ni maksud dia yang turun. Yang turun ni Quran lah. Amma tanzilu, adapun Quran, fala yajuzu ay yukharrija, maka tidak haruslah ay yukharrija, oleh bahawasanya i'rab ia tanzil, illa, kecuali ala ma yaghlibu ala zanni iradatuhu, ke atas barang yaghlibu ala zanni iradatuhu, yang menang, yang mengatasi, ala zan, di atas zan ni, iradatuhu, oleh kehendaknya ma. Jadi Quran ni nak i'rab dia kena benda tu confirm dah. Confirm di atas zan dah. Dah kalau kita nak i'rab ihtimalat, kemungkinan ni, pergi cari hak selain pada Quran. Quran tak boleh i'rab yang selain ihtimalat. Quran ni kena i'rab yang jelas. Fa illam yaghlib syai'un falyadhkuril awjaha al muhtamalata min ghairi ta'assufin. Kalau tak boleh macam mana? Fa illam yaghlib syai'un, maka jika tidak mengatasi oleh sesuatu. Maksud dia dekat sini ni tak ada hak yang paling kuat. Ada 2-3 i'rab boleh. Tak ada yang paling kuat. Jawab dia falyadhkuril awjahal muhtamalata, maka hendaklah dia sebut akan wajah-wajah al muhtamalata, yang boleh ditanggung, min ghairi ta'assufin, daripada tanpa memayahkan. Sebut je tapi jangan buat payah-payah gitu. Lepas tu dia nak bagi tahu wa min thamma khutti'a man qala, wa min thamma, dan di sana, khutti'a, salahlah,
tersalahlah man qala naib fa'il akan mereka yang berkata ya Yaman fi fala junaha alaihi ayat tawafa bihima tadi tu surah Baqarah ayat 158 fala junaha alaihima fala junaha alaihi ayat tawafa bihima. Kalau pergi buat haji, pergi buat umrah tu tak apa, lepas tu tak salah nak apa tu lepas tawaf tu orang panggil apa, sa'i apa ada maruah sa'i tu okey, tak apa, gigi mai dah. Dia kata apa, innal waqfa ala junah wa alaih igra'un, sesungguhnya wakaf berhenti ke atas junah dan ke atas alaih tu igra' ni bagi semangat, motivasi, memotivasi. Jadi ada sebahagian orang, sebahagian ulama waktu baca ayat ni dia kata apa, fala junah alaih ayat tawafa bihima, dia baca gitu, fala junah dia berhenti, alaih dia berhenti, ayat tawafa bihima. Sebab apa dia berhenti kat situ? Sebab igra', sebab nak bagi motivate, sebab nak bagi semangat, bagi motivasi. Pengarang kitab ni kata salah macam tu orang panggil ta'assuf, doa memayahkan tu, i'ra' sampai macam tu. I'ra' ni li'annal igra' al-ghaibi, apa alasan dia beritahu, li'annal igra' al-ghaibi dha'ifun, kerana igra' apa tu bagi semangat al-ghaibi, orang yang tiada, tu fala junaha alaihi tu maksud dia ghaib lah, khabar dia dhaifun adalah dhaif, lemah. Kalau fala junaha alaika boleh kira juga, ka tu khitab, ni fala junaha alaihi. Jadi ni orang panggil salah satu cara wajah i'ra' yang muhtamalat. Lepas tu dia ta'assuf, dia payah, fala junah alai ayat tawafa bihima, tak payahlah baca gitu. Pengarang kitab ni kata gitulah. Jadi yang kedua, kita pilih i'ra' yang paling kuat, gitu. I'ra' hak payah-payah tak ada arah, pilih i'ra' yang paling dekat. Kecuali kalau tak ada arah dah, baru pilih i'ra' yang jauh. As-salisu, yang ketiga pula, ayyastawfiya jami'a ma yahtamiluhu lafzu minal awjuhi zahirati. Ayyastawfiya, bahawa dia menghabisi, dia sebut belaka jami'a, akan kesemua, ma yahtamiluhu lafzu, akan barang yang ihtimalah, yang tanggunglah akan ma tadi tu al-lafzu oleh lafaz minal aujuhi zahirati, daripada wajah-wajah yang zahir. Kalau satu tempat tu boleh i'rab 2 3, dan i'rab 2 3 tu i'rab confirm, jelas-jelas i'rab zahir, i'rab hak dekat, hak qawi, hak qarib, dia sebut belaka. Fataqulu fi nahwi, maka kamu kata fi nahwi pada seumpama sabbihisma rabbikal a'la, tasbihlah kamu, sebutlah kamu akan nama Tuhan kamu yang tinggi. Jadi sabih itu kita i'rab fa'il amar. Wa yajuzu kaunul a'la, maka haruslah oleh keadaan a'la tadi tu sifatun lirabbi, sifat kepada rabbi, atau sifatun lil ismi, ataupun sifat kepada ismi. Sabihis isma tu maf'ul, rabbikal a'la, rabbika tu idhafat, al-a'la tu sifat. Jadi al-a'la ni sifat kepada isim pun boleh, nama Tuhan kamu, nama-nama yang tinggi kepada Tuhan kamu, ataupun a'la tadi tu sifat kepada Allah pun boleh, nama Tuhan kamu yang tinggi. Jadi dekat sini dua-dua boleh, dua-dua zahir. Jadi kena sebut dua-dua. Waktu i'rab tu kena sebut dua-dua, sebab dua-dua zahir. Faham sini? Faham tak ni? Buah apa ustaz kat depan mengajar, buah boleh. Wa fi nahwi hudal lil muttaqin, dan pada seumpama hudal lil muttaqin, lafaz hudal lil muttaqin allazi, itu Baqarah tu, hudal lil muttaqin allazi itu tu i'rab dia tu boleh 2 3, boleh banyak. Yajuzu kaunul allazi, yajuzu harus, kaunu allazi oleh keadaan allazi itu tabi'an, sifat, tabi' ni jadi sifat. Lepas tu wa maqtu'an ila nasbi bi'idmari a'ni au amdahu, wa maqtu, dan diputuskan ia allazi tadi tu ila nasbi, kepada nasab, bi'idmari, dengan demo takdirkan, idmar ni demo takdirkan, a'ni aku kehendak,
Au ataupun amdahu, aku puji, saya puji dia. Wa ila raf'i, dan kepada rafa' bi idmarihum, dengan takdirkan hum. Jadi hudal lil muttaqin, alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin alladzina yu'minu. Alladzi tu i'rab dia boleh dua. Jadi demo kena sebut dua-dua sebab dua-dua tu qawi, dua-dua tu kuat. Hak pertama alladzi ni dia jadi maf'ul. Dia alladzi ni, jumlah ni alladzi ni dia jadi sifat lah, petunjuk kepada orang yang bertakwa. Siapa dia tadi tu? Dia sifat kepada orang yang bertakwa, iaitu orang-orang. Cuma dia dekat sini alladzi ni sama ada dia jadi maf'ul, a'ni, aku kehendaki orang yang bertakwa tu, amdahu, aku puji orang yang bertakwa tu adalah alladzina, ya, orang-orang yang beriman. Ataupun dia boleh juga alladzi ni jadi rafa', baca rafa' dia jadi khabar. Alladzi tu dia ada hum alladzina, takdir hum, bermula mereka al-muttaqin, alladzina itu adalah orang-orang yang, nampak situ dia. Jadi kalau dia boleh i'rab dua dan dua-dua tu adalah zahir, maka kena sebut belaka. Tapi kalau satu kuat, satu yang lain-lain tu lemah, jangan sebut hak lemah tadi tu, kecuali kalau uzur tak ada arah. Ar-rabi'u, dan yang keempat, ayura'iyar rasma, bahawa mera'ilah oleh talib tadi tu ar-rasma, akan tulisan. Dia kena tengok tulisan tu juga. Tulisan macam mana, dia kena i'rab sama macam tulisan. Wa min thamma khutti'a man qala fi salsabila. Wa min thamma, dan di sana khutti'a, tersalahlah, man qala, mereka yang berkata ya man fi salsabila, pada salsabila ni, surah Insan ayat 18. Ainun fiha tusamma salsabila, dalam syurga tu ada ainun, ada mata air, fiha mata air dalam syurga, tusamma salsabila, dinamakan akan salsabila. Jadi ada orang kata salsabila tu apa? Innaha jumlatun amriyatun. Salsabila tu adalah jumlah fi'il amar. Ai sal tariqan musilatan ilaiha. Sal, tanyalah, sabila, akan jalan. Gitu. Sal, tanyalah, sabila, akan jalan. Ai yakni sal, tanyalah, tariqan, jalan, musilatan, yang membawa ilaiha, kepada nyonya ain, kepada nyonya mata air tadi, kepada syurga tadi itu. Jadi ada orang kata salsabila ni adalah fi'il amar dan maf'ul. Orang panggil jumlah amriyah, jumlah fi'il amar dan maf'ul. Lepas tu dia kata, pengarang kitab ni kata salah i'rab gitu. Sebab apa? Li'annaha law kanat kadzalik, li'annaha, kerana sesungguhnya, law kanat, kalaulah salsabila tadi tu kadzalik, seperti demikian jumlah amriyah, jumlah fi'il amar, jawab dia la kutibat mafsulatan, nescaya ditulis akan ia salsabila mafsulatan, hal keadaan berpisah-pisah. Kalau betul salsabila tu adalah jumlah amriyah, fi'il amar, kena tulis sal, lepas tu sabila. Sal satu, berhenti kat lam tu, lepas tu sin tu jangan sambung dengan lam. Sebab kalimah lain pula, sal, tanyalah olehmu, sabila, jalan. Ada orang i'rab macam tu, tapi dia kata tak, salah. Sebab resam, tulisan tu dia datang dengan sambung sal sabila. Jadi maksud dia bukannya tanyalah olehmu akan, bukan fi'il amar tu, tapi itu adalah nama. Salsabila ni nama telaga dalam syurga tu. Al-khamisu, jadi, dan yang kelima, pelajar tu dia kena apa? Ayyajtaniba itlaqa lafzi zaidi fi kitabillahi ta'ala. Ayyajtaniba, bahawa dia menjauhi itlaqa, akan itlaq ataupun akan sebut. Itlaq ni maksud dia sebutlah, bahasa kita akan sebut lafzi zaidi, lafaz yang lebih. Lafzi zaidi ni huruf zaidah. Lafzi zaidi huruf zaidah fi kitabillahi ta'ala, di dalam kitab Allah Ta'ala. Waktu dia i'rab, petu i'rab tak jumpa hak ni orang panggil huruf zaidah ni. Jangan i'rab macam tu. Dia hendaklah jauh macam tu. Sebab apa? Fa inna zaida qad yufhamu minhu annahu la ma'na lahu. Fa inna zaida, maka sesungguhnya az-zaida, huruf lebih tadi tu, huruf zaidah tu, qad, kadang-kadang, yufhamu minhu, difahami daripada dia huruf zaid tadi tu, la annahu, sesungguhnya zaid tadi tu, la ma'na lahu, tak ada makna bagi dia.
wa kitabullahi munazzahun an dzalika, dan sedangkan kitabullah, kitab Allah Ta'ala ni khabar dia munazzahun, suci, an dzalika, daripada demikian la ma'na lahu. Contoh huruf zaidah ni selalu orang nak kata tu, laisa kamithlihi syai' wa huwa samiul basir. Tu laisa kamithlihi, laisa, tidaklah, kamithlihi syai'. Ka makna apa ka? Kaf makna apa kaf? Seperti, bukan kaf kamu tu. Kaf ni maknanya seperti. Mithlun makna seperti juga. Tidaklah seperti, sepertinya Allah tu sesuatu. Jadi bakpo kaf ada dua tu. Lepas tu sebagian orang kata tu kaf pertama tu panggil zaidah, huruf zaid, huruf lebih. Tak ada pun tak apa. Jadi jangan i'rab macam tu. Jangan sebut macam tu. Jangan kata kaf pertama tu zaidah. Sebab apa? Sebab kalau kita kata zaid, ada sebahagian huruf zaidah ni kadang tak ada makna. Sedangkan Quran ni dia tak boleh tak ada makna. Quran ni dia wahyu, dia tak boleh ada cacat celah. Sebab tu laisa kamithlihi syai'. Kaf tu jangan kata kaf zaidah tu, hak pertama tu. Walidha, kerana demikian ni lah, nak lari pada kata Quran ni tak ada makna ni, farra ba'duhum ila ta'biri badalahu bitakid. Farra ni lari, ataupun selari, selamatkan diri, menyelamatkan diri, ba'duhum, oleh sebahagian mereka al-ulama, ila ta'biri, kepada buat ibarat, badalahu, akan gantinya zaid bitakid, dengan takkid, wasilati, dan silah, wal muqham. Contoh laisa kamithlihi syai', laisa kamithlihi, kaf tu hak pertama tu bukan zaidah tu, tapi tu takkid. Sebagai contohlah, nak takkid kepada mithli sebagai dia tu, ataupun silah ke, tempat lain silah ke, ataupun muqham. Muqham ni dia mau jumpa dalam syair lah, dia mau ngaji. Muqham ni kalimah yang disisipkan dalam satu jumlah tu, kita buat masuk satu kalimah. Jadi muqham ni lafaz tambahan. Kalau tak ada pun dia taklah sampai beri kesan kepada makna. Tetapi muqham ni adalah lafaz tambahan yang disisipkan dalam jumlah. Kalimah yang disisipkan dalam jumlah. Jadi kalau berlaku, kalau ada satu benda, satu ayat, satu kalimah yang dalam Quran tu yang dia mau kata hak ni zaidah ni i'rab dia, jauhi, jangan kata zaidah, katalah takkid ke, silah ke, muqham ke, dan sebagainya. Faham sini lah. Jadi kena belajar i'rab Quran, cuma kena beringat je lah, kena jauhi. Jangan i'rab hak nombor satu, jangan i'rab hak jauh-jauh, i'rab hak dekat, kecuali kalau tak ada arah. Yang kedua pula, nombor satu kena tahu makna dulu. Sebab i'rab ni far'ul makna, i'rab ni far'ul makna. Nombor dua tu jangan i'rab hak jauh-jauh, i'rab dekat dulu, kalau tak, kecuali kalau tak ada arah. Yang ketiga, kalau dua-dua i'rab tu zahir, sebut belaka. Yang keempat, tengok tulisan tu. Jadi kita ra'i tulisan tu. Salsabila, moga dia sambung salsabila lah, nama lah, bukan tanya jalan. Dan yang kelima, kalau huruf zaidah dalam Quran tu jangan sebut huruf zaidah. Sebutlah takkid ke, silah ke, muqham dan sebagainya. Faham sini? Hak ni insya-Allah kita akan sambung hifzul Quran minal lahni. Jaga al-Quran daripada lahan. Lahan ni salah i'rab. Ada sebagian orang dia kata dalam Quran ni ada juga tempat yang i'rab dia salah. Insya-Allah kita akan sambung kat situ. Nah, subhanallah wa bihamdih. Subhanallah wa bihamdih.